الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjunjung tinggi segala titah perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan manusia-manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Saudara sidang hadirin yang dirahmati Allah, pada tengah hari ini dengan masa yang singkat, mimbar ingin mengambil sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang agak pendek, tetapi jika kita hayati ianya memberi makna yang sangat mendalam dalam kehidupan kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziun bih." Kata dengan Nabi SAW, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka hati kamu. Fa innaka mayyitun, tapi sedarlah bahawasanya kamu akan mati satu hari. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa saja yang kamu nak cintai di atas dunia ni, tapi sedarlah hakikat bahawasanya satu hari fa innaka mufariquhu, satu hari kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Dan Nabi pesan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziun bih. Beramallah kamu dengan apa saja amalan, kerana satu hari kamu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan amalan kamu. Yang pertama tuan-tuan, Nabi pesan, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu. Sebab kita memang tengah duk hidup di atas dunia ni. Nabi suruh kita hidup, tapi hidup kita ni tak boleh melampaui batas. Sebab Nabi suruh kita ingat bahawasanya satu hari kita akan berdepan dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berdepan dengan kematian. Sama ada dia orang kaya, dia akan mati, ataupun dia orang miskin, dia tetap akan mati. Tak kiralah dia orang berkuasa, dia akan mati. Bila saja, bila-bila masa saja kita boleh berdepan dengan kematian. Ada orang mati tengah makan, ada orang mati tengah jalan, ada orang mati naik motor, ada orang mati tengah main bola, ada orang mati tengah duk simang dengan keluarga, ada orang mati dalam tidur, ada orang mati tengah semayang, ada orang mati tengah main judi, ada orang mati tengah menari dangdut, ada orang mati di atas padang bola. Miklos Feher tahun 2004, ketika mana dia sedang main bola di atas padang bola, live telecast, satu dunia sedang menyaksikan perlawanan tersebut. Umur dia baru 24 masa tu. Tengah-tengah dia main bola, dia petik kaki pasukan lawan dia. Kawan dia tu jatuh atas padang, referee tunjuk kad kuning dekat dia. Dia senyum tengok kad kuning tu, tiba-tiba dia kena serangan jantung, dia jatuh mati di atas padang bola. Kawan-kawan dia pergi duduk keliling dia menangis tuan-tuan.
Waktu tu tangisan kawan-kawan itu tidak mampu mengembalikan Miklos Feher. Tangisan kawan-kawan itu tak mampu menghidupkan dia semula. Ada kekuatan kewangan tak boleh beli balik nyawa yang telah mati. Ada orang diberi dengan kuasa, dia ada kuasa tu tidak mampu menghalang kematian. Ada orang mempunyai pengaruh dalam kehidupan dunia, pengaruh kehidupan dunia tidak mampu membeli balik nyawa. Maka sebab itulah ketika mana kita berada di atas muka bumi Allah, fa innaka mayyitun, waktu kita hidup, sedarlah bahawasanya satu hari kita akan berdepan dengan kematian, kata Nabi SAW. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Yang kedua, cintailah apa saja yang kita nak cintai di atas dunia ni. Kita cinta akan isteri kita, kita cinta akan anak-anak kita, kita cinta dengan kerja kita, kita cinta dengan harta benda, kita cinta dengan jawatan dan pangkat, kita cinta dengan kekuasaan, kita cinta semua benda. Tapi Nabi kata satu hari, fa innaka mufariquhu, satu hari kamu akan berpisah dengan apa saja yang kamu cintai. Cinta dengan isteri kita, tak dia mati dulu, kita mati dulu. Cinta dengan anak-anak kita, satu hari kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Cinta dengan jawatan dan kekuasaan, satu hari kita akan berpisah. Dalam sejarah kehidupan kita dapat lihat bagaimana Allah Ta'ala tunjuk kepada kita ada manusia yang beri nama Fir'aun. Dia begitu cinta dengan kekuasaan dan jawatannya. Dia bukan hanya sekadar ingin melawan manusia, tapi dia ingin melawan Allah Ta'ala. Sehingga dia mengaku, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Bukan dia nak berebut jawatan Perdana Menteri, bukan dia nak berebut jawatan Ketua Menteri, bukan dia nak berebut jawatan Presiden sesebuah negara. Yang dia nak berebut jawatan Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi bagaimana satu hari dia terpaksa berpisah dengan kehidupan dunia. Bagaimana satu hari dia terpaksa berpisah dengan jawatan yang dicintai dan dia mati dalam keadaan hina. Datang pula manusia yang kedua, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, nama dia Qarun. Seorang manusia yang simbolik mencintai harta, mempunyai harta kekayaan yang luar biasa. Sehingga ke hari ini kalau kita jumpa harta di bawah tanah, kita belum pernah namakan itu adalah harta Donald Trump. Kita belum pernah namakan itu adalah harta orang kaya di Malaysia, tak. Yang kita namakan itu adalah harta Qarun. Sebab apa? Sebab dia ni simbolik kepada seorang manusia yang terkaya dalam sejarah kehidupan manusia. Dia begitu cinta akan kuasa dengan harta dia, tapi satu hari dia terpaksa berpisah dengan harta dia. Ada pula manusia yang diberi nama dengan nama Haman, yang mencintai dengan kepandaian akal fikiran dia, tapi terlepas daripada batasan keimanan, dia juga dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita cinta apa saja di atas muka bumi ni, pada-padalah dengan kecintaan kita. Kerana suka ataupun tidak, satu hari kita akan berpisah dengan apa saja yang kita cintai di atas dunia ni. Maka pesan Nabi yang ketiga, tuan-tuan, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Yang ni yang kita kena bagi perhatian lebih. Nabi kata, beramallah kamu dengan apa saja amalan, kerana kamu akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala dengan amalan yang kamu buat di atas muka bumi. Kalau kita buat amal baik, ganjaran dia kebaikanlah yang kita dapat. Kita buat amal buruk di atas muka bumi Allah, maka akan dibalas kejahatan ke atas kita. Sebab tu Nabi sebut, waktu kita duduk lah ni 2022, kita kena tune kepala otak kita, tuan-tuan. Di mana-mana saja kita ada, di kelang ke, di rumah ke, di surau ke, di atas jalan ke, dengan kawan-kawan ke, dengan keluarga ke, di mana saja, kepala otak kita nak cari peluang untuk buat amal baik. Nabi kata, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu pandang remeh walaupun amalan tu amalan yang kecil, walaupun mungkin hanya sekadar angkat tik cicak saja di atas sejadah, kecil sangat amalan tu,
tapi barangkali amalan tersebut boleh menyebabkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam sirah, dalam hadis menceritakan bagaimana seorang wanita yang sejarah kehidupannya sebagai pelacur, tetapi kerana pada satu hari dia telah memberi minum kepada seekor anjing, maka diberi hidayah ke atas wanita tersebut untuk berubah dan menjadi orang yang baik dan mati dalam keadaan yang baik, maka dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan benda yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, supaya kita menjadi manusia yang selalu mencari peluang untuk melakukan amal kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang akan selamatkan kita, kata dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku melihat di atas dunia ni, manusia dia suka berkawan dengan macam-macam benda. Dia suka kawan dengan orang kaya, dia suka kawan dengan orang yang berpengaruh, dia suka kawan dengan itu, dia nak itu, dia nak ini, dia nak ini. Tapi kata dia, aku sedar hakikat bahawasanya ada seorang kawan yang paling baik, yang tidak akan meninggalkan aku bahkan ketika mana aku masuk ke alam kubur, iaitu adalah amal soleh. Kita kawan dengan manusia, dia akan hantar kita ke kubur, sehari dia balik. Kita ada harta kita hantar ke kubur, sehari dia balik. Kita ada ahli keluarga menemani kita sampai ke kubur, sehari dia balik. Tapi ada satu sahabat kita yang paling karib dengan kita, yang akan menemani kita bermula daripada kubur alam barzah sehinggalah dibangkit di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sentiasa akan berada di sisi kita untuk menyelamatkan kita di depan Allah. Siapa dia, tuan-tuan? Itulah adalah amal soleh kita. Sebab tu atas dunia, carilah peluang, berkawan baiklah dengan amal soleh kita, perbanyakkan amal soleh kita di mana-mana saja boleh kita buat amal soleh. Maka mudah-mudahan amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, insya-Allah, dan akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'un alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah was sakinah wal barakah wal afiyah alaina wa khususan ala malikina Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah, wa kadzalika tuan yang terutama Tun Datuk Seri Haji Utama Haji Ahmad Fauzi bin Abdul Razak. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.